Okay. So ada orang cakap somebody left the meeting, so I'm recording it. I'm going to put the remainder of the lecture on my YouTube page, so they can go there. Okay. So how do you manage talent? How do you manage people actually? So mula-mula dulu kita bagi dia duit, kita bagi dia orang macam ni, kalau family macam ni kita bagi dia duit macam ni kan, betul tak? Budak-budak student universiti kita bagi dia makan tiap-tiap hari. And then bila dah reda sikit, kita suruh pakai mask. Bila orang tak pakai mask, kita denda dia 1,000, betul tak? Kalau lagi tak faham atau lagi tak ikut, kita sekarang ni denda dah boleh sampai 10,000 kan? So you build itu maksudnya when you manage people. Yeah, how you interact with people, you build virtual ritual dan rutin. Maksudnya kita buatkan ritual tu. Contohnya adalah sekarang ni kita pakai mask, kita buat social distancing, kita pakai sanitizer, kita buat kita amalkan register kan. Mana-mana kita pergi, kita register. Kita nak masuk UTM pun bukan boleh senang-senang. Kita pergi kedai pun kita kena register dengan MySejahtera, betul tak? Itu adalah ritual ya. Itu adalah kebiasaan yang kita create supaya kita boleh menyokong purpose kita tadi. Kita boleh sokong purpose kita tadi. Apa yang kita nak. Ini bonda gunakan contoh sebagai COVID sebagai contoh lah ya. Faham tak semua? Faham. Okay. Okay. Dia ada 3 budaya, 3 jenis, ada 3 jenis organizational leadership culture. Nombor 1, dependent. Maksudnya ada satu ke atas dan banyak di bawah. Dan semua dependent dengan atas. Ya. Yang kedua, independent. Masing-masing buat hal sendiri. Nanti report duty. Yang ketiga adalah interdependent. There are times when you do your thing. There are times when you don't. When you need each other. Ya. Dependent adalah memegang. Apabila kita memegang orang yang memegang kuasa. Macam bonda, if you guys buat tai, bonda yang kena jawab. Walaupun bonda tak tahu apa-apa. Budaya kepimpinan independent culture. You percaya bahawa kepimpinan itu datang daripada kepakaran dan tindak laku seseorang tu. So, kalau orang tu pakar, maksudnya macam bonda kan, bonda ada degree in TESOL. Bonda boleh ngajar English. Tapi ada juga orang yang kepakaran orang tu, lepas tu tapi dia ambil TESOL tapi dia tak berani nak mengajar. So dia tak boleh jadi pemimpin macam tu. Ya, budaya kepimpinan independent adalah awak pakar dan awak berani nak menunjukkan kepakaran. Next, the third one, budaya kepimpinan interdependent adalah mengakui bahawa kepimpinan adalah tugas semua orang. So, kita kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang kita jadi murid. Kadang-kadang kita ke depan, kadang-kadang kita belakang. Kadang-kadang kita pemimpin, kadang-kadang kita support pemimpin. Ya? Itu interdependent. Interdependent ni lebih kolaboratif dan dapat bekerja dengan lebih efektif. Jadi ada 3. So ini nanti kita buat kendian prestige dan dominance. Prestige dan dominance dalam kepimpinan. Ini adalah maksudnya ini adalah ciri-ciri kepimpinan ya. Salah satu ciri-ciri kepimpinan adalah prestige, iaitu martabat. Yang kedua adalah dominance ataupun penguasaan. Okey. Prestige adalah pemimpin yang menjadi pemimpin bukan sebab dia dapat
Bukan sebab dia dapat nah awak jadi pengetua. Tak. Bukan dapat jawatan, betul. Tapi dia sebab kelakuan dia terpuji, orang percaya kat dia. Jadi orang lebih dengar dia cakap apa. Kadang-kadang lebih daripada orang yang dipilih sebagai pemimpin, betul tak? Kadang-kadang tu kita dengar macam pengetua suruh macam ni, dia pengetua tu. Alah peduli apa aku. Tapi kalau ada kawan-kawan dia macam pandai, baik kan, dia kata kau janganlah menderhaka dengan bonda tu. Bonda tu ibarat ibu kita, martabat dia tinggi, jangan macam tu. Jadi awak terpanggil untuk ikut apa dia cakap, walaupun dia bukannya ada jawatan apa-apa pun. Faham? Itu adalah martabat ataupun prestige. Dia berdasarkan kebolehan seseorang, sifat seseorang yang orang pandang. Bukan dia kata, oi aku baik, kau kena dengar cakap aku. Tak ada. Orang yang beri kepercayaan pada dia atas sikap dia. Okay? Yang kedua, dominance. Dominance adalah kuasa yang bersumberkan kekuatan, intimidation dan kebolehan serta kesanggupan seseorang itu mengambil kesempatan atas individu yang lain. Ini, dominance ni adalah raja-raja zaman dulu. Siapa kuat dialah kudrat. Raja-raja ke pemimpin zaman dulu. Sebab tu pemimpin ni dia kena ada, zaman dulu dah dia kena ada isi. Maksudnya dia kena ada ilmu. Sebab tu kalau orang yang merantau dulu-dulu tu kan, merantau tu dia ada bawa hantu raya ke, bawa jin ke whatever untuk kekuatan dia. Betul tak? Pernah dengar tak cerita macam tu? Itu adalah ini macam ni. Iya ke? Alhamdulillah. Maksudnya prestige tu macam Nabi Muhammad. Orang ikut sebab dia kuat makan. Prestige tu sebab dia orang pandang dia. Tapi dominan ni macam Samseng kampung sebelah. Dia bully orang untuk ikut cakap dia. Okay? So maksudnya kepimpinan ini mempunyai garisan autoriti yang jelas. Bonda pun dominan juga. Sebab bonda dapat surat daripada Naib Chancellor untuk menjadi pengetua. Memberi pemimpin berkuasa penuh untuk delegasi atau menurunkan kuasa kepada sesiapa yang disuka. Maksudnya kalau macam bonda sebagai lecturer, bonda kata Anas you tolong tengok-tengokkan budak-budak ni. So Anas pun boleh lah. Jadi awak pun dengarlah sikit cakap Anas tau. Tapi kepimpinan ini berkuasa untuk mengawal tahap penyertaan ataupun level of participation dalam decision making process. Maksudnya bonda yang decide nak buat online class ke tak nak buat online class. Awak boleh minta, tapi yang decide siapa? Bonda. Okay? Dia merupakan bentuk kepimpinan yang sangat biasa ditemui. If you look at ini boleh baca If you look at the way I lead, bonda ni adalah merging. If I can ask you to do things because you love me, I would rather you do it because you like me, you respect me, rather than bonda paksa awak buat sebab bonda dia pengetua. Faham tak? Kan bonda kata korang kesian lah kat bonda sikit, janganlah buat macam ni. Apply lah 2 hari awal. Jadi orang yang apply 1 hari awal tu, diorang tak kesian kat bonda. Tu je bonda boleh cakap. Okay, ni boleh baca. So boleh baca lah ni semua Pemilihan pemimpin prestige adalah pro-social. Maksudnya dia daripada social ni bukannya pergi disco. Social ni maksudnya lebih berorientasikan masyarakat yang memilih. Tapi dia hanya berkesan kalau kumpulan tu kecil. Kalau awak satu rumah 10 orang, bolehlah dengar cakap seorang. Tapi kalau awak punya pengikut 1000, macam nanti bila abang-abang masuk, yalah abang-abang semua masuk kan, dah tak boleh dah, bonda kena gunakan dominan juga. Kalau prestige ni, macam dulu masa bonda jaga girls dia lebih
dia lebih akan dengar cakap bonda kalau dia sayang kat bonda. Betul tak girls? Girls ni dia punya sayang kat bonda, punyalah dia nak, dah lah bergema, suara buruk. Menjadi perempuan pula. Senonoh. Dia kan, sebab ada girls yang masih minta bonda sign tu, sign ni. Bonda kata korang tak ada pengetua sendiri ke? Tapi diorang rasa mungkin diorang selesa. Alfa, awak lebih selesa dengan bonda ke dengan pengetua awak sendiri? Aifa dengar tak, Fa? Okey dah. Tutup. Dah tutup mute. Mic awak tu dekat sangat kot. Okey dah. Thank you. Okey. Awak nanti kena invest dengan headset. Sebab kalau tak susah nak study. Sebab kalau awak pakai headset, awak boleh on bila-bila. Onkan mic bila-bila. Nanti cari kalau tak ada duit, pergi buat kerja sikit. Okay, so yang kedua ni, faham tak? Dia lebih pro kepada masyarakat. Tapi kalau kumpulan tu kecil, tak berapa berkesan kalau kumpulan tu besar. Okay, keberkesanan perbezaan status menghasilkan kerjasama lebih bergantung kepada transmisi sosial. Maksud transmisi sosial ni adalah pemindahan informasi dan tingkah laku dalam sesuatu kumpulan individu. Juga dikenali sebagai pembelajaran sosial ataupun social learning. Meaning, awak tengok orang dengan bonda macam mana. Macam tu juga awak approach bonda. Kalau awak tengok orang kurang ajar dengan bonda, mungkin awak juga kurang ajar dengan bonda. Itu maksudnya, you get information from other people. Information tu tak semestinya dia cakap, kau macam ni, mesti macam ni dengan bonda. Tak. You learn. You watch and you learn sometimes. You listen and you learn. Nobody had to teach you anything. Okay. Alright. Next. Ini adalah contoh contoh di Pulau Andaman. Pulau Andaman ni dia cakap orang yang social, dia panggil big man mechanism. Orang yang prestige orang yang prestige adalah mempunyai kualiti-kualiti yang positif, iaitu pandai memburu, pandai berperang, murah hati, baik hati, tak cepat marah. Jadi bila orang yang ada sifat-sifat ni, dia akan mempunyai pengaruh yang kuat. Bila dia cakap, orang dengar. Orang-orang muda kan, young man akan dekat dengan dia untuk belajar ciri-ciri dia. Dia dapat present, bonda je yang dapat present. Itu girls rajin bagi bonda present. Boys jarang sikit. Ada. Bonda. Nanti bonda goreng masak kicap. Okay, so diorang bagi korang jangan mengada dengan bonda. Bonda ni mak korang. Korang cakap dengan mak korang macam tu ke? Okay, baik. Okay, macam mana orang-orang muda ni mendapatkan how do you say that? Try to please him. Macam nak kasih dia suka hati kan. Dia bagi orang ni present, membantu dia, contohnya lah. Sekarang pun kita buat macam ni juga kan. Kalau orang tu kita hormat, kita tak sanggup tengok dia buat kerja sorang-sorang, kita akan tolong kan. Apa tu? Ni. Okay. Alright.
Okey, Hang Tuah. Hang Tuah ni prestige ke dominant? Dia pemimpin prestige sebab dia contoh yang baik kan. Sebab tu dia punya adik-beradik bersaudara, 5 bersaudara tu ikut cakap dia, betul tak? Sebab dia yang paling pandai, dia yang paling baik, dia yang paling handsome semua. Mahatma Gandhi prestige ke ataupun dominant? No, dia prestige. Dia menunjukkan contoh yang baik, orang ikut dia. Mahatma Gandhi ni kan dia mana ada, dia kata kepimpinan dia tak ada violence kan. Orang pukul-pukul dia sabar je. Jadi kesabaran dia menyebabkan orang lain terpikat dengan dia. Tuan Mahathir Mohamad? No, Mahathir Mohamad dia dominan. Dia sebagai Perdana Menteri dia dominan. Sekarang ni dia tak ada prestige pun. Nak kata prestige pun dia tak ada prestige. Sebab apa? Tak, sebab dia cakap nilai dia, kita dah tak setuju dengan nilai-nilai dia lagi. Maksudnya macam bonda lah, bonda sendiri bonda rasa macam dah lah Tutun, dah lah. Dia kutuk Muhyiddin, dia kutuk itu, dia kutuk ini. Macam tak ada orang yang baik selain pada dia. Tapi kita dah bagi dia peluang kedua. Jadi pemimpin kita kan, jadi Perdana Menteri. Tapi apa dia buat? Dia letak jawatan. Jadi masa dia letak jawatan tu, kita rasa macam bonda lah sebagai seorang pengundi kan. Bonda rasa macam bonda bagi dia bunga, dilempar kat bonda tahi. That's how I feel. Kan kita bagi dia kepercayaan untuk memimpin kita. Kita tak macam tak naklah nak merajuk-rajuk. Lepas tu dia marah-marah, dia marah semua orang dah jahat, semua orang tak baik, semua orang. Bonda macam macam tu je. I cannot listen to him anymore. So nak kata masa dia jadi Perdana Menteri, dia adalah pemimpin dominan. Masa dia menjadi Perdana Menteri yang pertama kali. Lepas tu bila dia dah bersara, dia jadi pemimpin prestige sebab orang sayang kat dia. Sebab dia negarawan. Lepas tu dia jadi pemimpin dia jadi Perdana Menteri sekali lagi yang ke-8. Dia macam campur dominan dengan prestige. Tapi bila dia dah letak jawatan tu, dominan ke prestige? Tak ada dah. Dominan tak, prestige pun tak. Dia bukan Perdana Menteri, jadi dia tak ada kuasa. Dia bukannya orang yang kita sanjung. That's how I see it. Okay, so awak boleh explain macam tu lah. Dalam pemimpin tu, dia ada time dia, fasa dominan, fasa dia prestige, fasa dia gitu and gini. Okay? Okay, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dominan dari segi constitution. Constitution apa? Cakap ni perlembagaan. Dominan dari segi sebab dia kena sign kan, everything dia kena sign, betul tak? Tapi bila dia jumpa kita ikut cakap dia sebab kita sayang. Kita hormat. Bila kita ikut orang sebab kita hormat, itu adalah prestige. So dia adalah combination dominan dengan prestige. Mark Zuckerberg prestige sebab dia kaya, dia pandai, dia muda dan dia dah buat macam-macam. Boleh cakap macam tu. Berkarisma ni. Okey, ni nanti buat sendiri. Kuasa budaya. Budaya yang kukuh, strong dan budaya yang tak strong, budaya yang lemah. Budaya kukuh adalah satu kumpulan habit, norma, pengharapan atau expectation, tradisi, simbol, nilai dan teknik yang memberi pengaruh yang kuat ke atas tingkah laku ahli-ahlinya.
Contohnya, badan beruniform seperti bomber, angkatan tentera darat dan sebagainya mempunyai budaya yang kukuh. Boleh ke awak, kalau sarjan tu cakap, "Kawat," awak kata, "Saya tak rasa macam tak ada mood lah nak kawat hari ni." Awak rasa sarjan tu buat apa dengan awak? Mau kena pijak kan? Kena hukum kan? So, bila budaya macam tu adalah budaya yang kukuh. Badan berkanun. Ada somebody tolong tutup you. Okay, alright, good. Badan berkanun seperti UTM, UPNM, Hospital Melaka. Hello? Okay. Dia mempunyai dia mempunyai budaya yang kukuh. Budaya yang kukuh ni maksudnya bonda tak bolehlah terus pergi jumpa MC. Bonda ada problem, bonda cakap dengan bos atas bonda dulu. Nanti bos tu bawa ke atas. Dia ada chain of command, ya. Okay. Hospital Melaka dia tak bolehlah MA tu suka-suka hati je nak buat, nurse tu suka-suka hati je nak buat. Dia mesti ada perintah, mesti ada sign orang ni, pakar ni yang endorse. Mesti ada orang yang check kerja kita. Dia ni sangat popular dengan negara-negara yang komunal seperti Jepun, Malaysia, Thailand, negara-negara Asia lah, Asia. Sebab kita ni we are very communal kan, kita tak individualistic. Okay? Kita ada juga individualistic tapi kurang sikit kalau banding dengan negara-negara yang betul-betul individualistic, ya. Budaya lemah adalah budaya yang individualistik di mana norma-norma, simbol tradisi tidak memberi impak yang besar kepada ahli-ahlinya. Maksudnya, norma seperti pakai mask dekat US, orang kata apa? Itu adalah kebebasan saya untuk pakai mask atau tak pakai mask. Itu perangai dia lah. Itu jadi budaya lemah. Jadi maksudnya negara tu tak boleh nak suruh rakyat dia bersatu hati. The only thing that can unite the Americans are sports. Did you know that? Contoh-contoh institusi yang budaya dia lemah adalah institusi yang macam memerlukan daya kreativiti yang tinggi. Seperti agensi periklanan, agensi tu J dengan G bukan J. Agensi periklanan, Lim Kok Wing University. Pernah tak pergi Lim Kok Wing University? Jangan buka lagu. Okay. So, sebab budaya yang lemah adalah sangat bagus untuk kreativiti, untuk membangunkan kreativiti. Negara-negara yang lebih individualistik seperti Amerika Syarikat, Sweden dan New Zealand, budaya dia lebih lemah. Budaya kepimpinan dia lah. Tapi I rasa New Zealand tak juga kot, sebab ada Maori. Okay. Budaya kukuh suka diubah dalam sesuatu organisasi. Budaya lemah boleh mendatangkan kebaikan kepada organisasi yang memerlukan pemikiran mandiri. Mandiri ni maksud dia independent dan inovasi kepada ahli-ahlinya. Berkemungkinan membantutkan inovasi kerana ahli organisasi terlalu biasa menjalankan tugas mereka dengan cara yang sama. Maksudnya you do the same thing over and over and over again. You don't need to be innovative. You need strong culture, ya. Okay. Norma budaya kukuh apa? Bagi contoh. Bagi signal dekat mana? Dekat Malaysia tak. Kat Malaysia tak. Kat Malaysia bagi signal tu adalah budaya yang lemah. Dekat US bagi signal ada budaya yang kukuh. Tidak buang sampah di Jepun. Very good. Tradisi yang budaya kukuh?
pemakaian baju kurung di tempat kerja kaki tangan awam wanita kan. Nanti kalau tak kata wanita, nanti ada orang kata, "I nak juga pakai baju kurung." Dia kata. Simbol yang kukuh, simbol budaya kukuh. Islam apa? Itu bukan simbol. Simbol ni image. Bendera Malaysia adalah simbol yang kukuh. Bagus. Organisasi yang kukuh? Organisation. UTM. Okey lah, boleh lah. Polis, saya tak sebut polis tadi. Polis, organisasi yang kukuh. Budaya dia kukuh Okey, budaya lemah, norma dia, norma macam mana? Bagi signal di Malaysia. Okey. Tradisi yang lemah, tradisi budaya lemah? Maksudnya tak semua orang tak semua ikut. Bila budaya lemah ni tak semua orang boleh ikut. Boleh orang tak ikut. Okey, itu tak boleh. Budaya lemah tak boleh. Itu kena budaya kukuh. Dan pokok tidak merokok di kalangan awam. Tidak merokok di kalangan orang Ada orang dia macam kalau dia nak merokok dia pergi keluar kan. Ada orang dia depan-depan orang pun dia merokok juga. Itu jadi lemah lah. Simbol yang lemah. Sampah tu bukan simbol. Simbol ni lain. Yang lemah itu kuat tu. Betul, UMNO. UMNO macam bendera UMNO. Bendera UMNO. Simbol. It has to be like a symbol. Simbol bendera UMNO is lemah kan, macam ada je orang ikut tapi ada ramai yang tak ikut. Organisasi yang budayanya lemah. Jangan racist. You're not racist in my class. Budaya lemah adalah seperti apa? Itu bukan organisasi. Organisasi kena ada orang dalam dia. Boleh? Amerika Syarikat as a country, it's not very strong budaya dia. Okay, good job. Sekian, terima kasih. Tapi belum boleh keluar lagi sebab kejap lagi. Ni. Okey. Awak ada folio Awak kena buat assignment. Nanti benda besarkan. Group assignment. Yes. Siapa? Anas dah bagi ke? Dah bagi Alright, good. Okay, dia bagi dekat mana? Dekat grup
WhatsApp Okey. Okey, ya. Kepimpinan. Dr. Fauzi pesan, dia macam ni tau, kita orang bagi-bagi. Bonda Dr. Fauzi tanda kuis 1. Bonda tanda kuis 2. Dr. Fauzi tanda folio. Bonda tanda penilaian akhir. So kita orang bagi-bagi. So yang ni awak dia pesan deadline adalah 1 hari bulan Oktober. So you have about 2 weeks. Okay, bonda nasihatkan awak buat cepat-cepat sebab the final weeks next week exam kan? Yang tu nak buat satu lagi. So yang ni awak dah tahu tajuk, buat cepat-cepat. Macam mana awak punya ada background lah, bonda punya tak ada. Mana? View. Kat mana? Virtual background dekat mana? Dekat tepi video. Oh, yang titik 3 tu. Okay. Bosan benda tengok benda lah tu. Tu. Okay. Yang berada di YouTube, sorry ya, korang tak nampak background yang ni. Okay. So, bonda sampaikan pesan daripada Dr. Fauzi. Dia kata jangan meniru. He wants you to do the research and then rewrite in your own words. And then dia kata kalau ada siapa-siapa yang copy paste, meniru copy paste, dia akan bagi 0 terus. Satu kumpulan 3 hingga 5 orang. Ya? 3 hingga 5 orang. Kalau tak boleh 6. Kalau nak awak tarik orang yang ada grup besar-besar tu, awak buat satu grup baru yang kecil. Okay. Lepas tu deadline, dia kata deadline adalah next 1 hari bulan, next month 1 hari bulan 10. Okay. Awak tolong buat awal benda ni supaya kalau awak ada soalan, awak boleh soal dia, awak boleh tanya dia next week. Faham? Mulakan cepat. Jadi hari ni bagi-bagikan kumpulan. Nak bonda bagi ke nak bagi sendiri? Bonda sendiri Okay. Kalau ada problem boleh refer kepada kami berdua. Tapi refer kat dia lah. Dia kalau dia sebab dia nak tanda nanti. Takut nanti bonda cakap benda yang bonda suka, bukan benda yang dia suka. Okay. Bonda apa? Grup apa? Boleh. Dia 3 hingga 5 orang. Paling kurang 3, paling banyak 5. So, awak semua ni kan nak jadi engineer. Takkan 3 tak tahu berapa, 4 tak tahu berapa, 5 tak tahu berapa. So, jangan tanya, bonda 6 boleh tak? Bonda jawab dia, 6 tu 5 ke? Bonda tak pandai matematik ni pun tahu. Boleh PEP ni apa? Boleh je, tak ada masalah. Okay, do you guys have any questions? So next week Dr. Fauzi akan bagi
Bonda tak larat lah nak buat satu lagi. Nak jumpa esok tak? Oh, no. Cancel. Memanglah. Tak. Maksudnya kita kena ganti kelas. Ini lecture ke 10. Right? Lecture 10 patutnya last week. Betul tak? Lecture 10 patutnya last week. Patutnya minggu ni lecture 12. Bonda dah bagi lecture 12 tu. Tengok-tengok lah. So tak apalah. 12. Bonda bagi next week lah. Lecture. Ke nak buat esok? Boys. Guys. Online je. Esok online Pukul 3 Pukul 3 boleh? Rasanya kejap je. Korang kat mana ni? Fawaz kat mana? Fawaz kat atas ke? Fawaz kat atas Muhammad Fawaz. Awak dekat atas ke rumah? Okay. Hazmi pun kat atas Akmal pun kat atas. Amirul pun kat atas. Jack dekat mana Jack? Kat rumah. Kat Kelantan? Astaga, jauhnya. Lain kali kalau bonda pergi Kelantan bolehlah tumpang. Kat sini berapa orang Kelantan? Jack. Dan SKP 3 orang. Okay. Alright. Okay, esok kita jumpa lagi. Bye. InsyaAllah pukul 3 Okay, bye. Baca ni dulu and then terus buatkan. Bye. Okay, bye. Sekejap. Bangun tidur. Terima kasih.